KPM. Lompat bintang. Lompat bintang. Lompat Fizi. bintang. Fizi buat apa ni? Cikgu, saya tengah buat lompat bintang. Lompat bintang? Ya, cikgu. Kenapa saya tengok lain? Ha? Bukan Ada yang macam lain tu, ke, Fizi. cikgu? Bukan macam tu, Fizi. Macam mana, cikgu? Macam ni, Fizi. Aha. Lompat bintang. Baik. Kaki kita akan buka, tangan pun kita akan buka sekali. Oh, cuba cikgu mulakan dulu, cikgu. Macam ni, Fizi. Aha. Okey. Macam ni, Fizi. Oh. Okey. Dan biasanya kita angkat lebih Tinggi. Oh, saya cuba, cikgu, ya? Cuba Fizi buat. Okey. Ni, cikgu. Ya, betul, Fizi. Okey. Betul. Cikgu, apa kena-mengena lompat bintang dengan kita belajar hari ini, cikgu? Okey, Fizi. Lompat bintang ni merupakan satu aktiviti ataupun exercise yang sebenarnya ada kaitan dengan apa yang kita nak belajar pada hari ini. Kerana ia berkait dengan sistem-sistem yang ada dalam tubuh badan manusia. Menariknya. Tapi sebelum tu, apa kata kita berkenalan dengan cikgu kita pada hari ini? Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kasih sayang kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM. Bersama dengan penghos anda pada hari ini, saya Fizi, dan kita bersama-sama dengan Cikgu Ahmad Nazmi Kamaruzzaman, iaitu Ketua Panitia Sains Sukan SMK Sri Mersing Johor. Apa khabar, Cikgu? Khabar baik, Fizi. Alhamdulillah. Dan kami tidak berdua, kami bersama-sama dengan jurubahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Kulina daripada SMK Sultan Abdul Samad, Petaling Jaya, Selangor. Cikgu, hari ini saya termengah-mengah dah, cikgu. Belajar lompat bintang dengan cikgu ni, cikgu. Betul. Hari ini kita nak belajar apa, cikgu? Okey, Fizi. So, hari ini kita nak belajar satu tajuk yang amat menarik, Fizi. Ya, cikgu. Iaitu berkaitan dengan adaptasi sistem tubuh manusia. Sains sukan lah, cikgu, ya? Ya, betul, Fizi. Saya cikgu. sukan. Yang seterusnya, cikgu. Okey. Kita tengok video dahulu untuk paparan murid-murid yang berada di rumah. Okey, cuba lihat dan fikirkan apa yang akan ditunjukkan pada video ni. Kawan-kawan, jom sama-sama kita saksikan. Tak ejen. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. 10. Oh, macam tu. Satu. Dua. Lompat bintang ni, cikgu, ya? Ya, betul, Fizi. Macam tu. Okey, kalau kita tengok tayangan video tadi, kan, murid di rumah pun boleh tengok dan Fizi pun boleh tengok, kan. Ya, cikgu. Lompat bintang dia banyak variasi. Kan, kalau pelajar sorbor sekolah saya, dia memperlihatkan variasi itu adalah untuk meningkatkan semangat dia, Fizi. Ya, sebab dalam tournament pertandingan, dia nak menang, kan. Betul. Jadi, dia kena upkan semangat dia tu ketika dia melakukan aktiviti. Dia pembakar semangat lah, cikgu. Membakar semangat tu, Fizi. Jadi, apa berkaitan antara video kita yang dipaparkan tadi dengan tajuk yang kita nak belajar hari ini, dia ada perkaitan dia. Ada perkaitannya, Fizi. Baik, cikgu. Itulah dia apa yang kita bakal kita pelajari pada hari ini. Jadi, jangan ke mana-mana sebab Abang Fizi pun rasa dahaga ni lompat bintang, kan. Kita rehat seketika, kita kembali selepas ini. Teruskan menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi, hos anda pada hari ini. Hari ini kita belajar tentang sains sukan tingkatan 4 adaptasi sistem tubuh manusia. Kita bersama-sama dengan Cikgu Ahmad Nazmi daripada SMK Sri Mersing Johor. Silakan Cikgu Nazmi. Terima kasih, Fizi. Sama-sama, Cikgu. Okey, murid yang berada di rumah, kita teruskan pembelajaran hari ini
dan kita tengok slide yang telah diadakan ni. Okey, hari ini kita nak belajar tentang adaptasi sistem tubuh manusia. Okey, seperti yang maklum bahawa prestasi dalam sukan ni adalah penentu kepada kejayaan sebuah pasukan. Ya, cikgu. Jadi keberkesanan prestasi ini bergantung kepada sejauh mana atlet ataupun pasukan tersebut menjalani latihan. Dan latihan itu perlulah secara intensif, sistematik dan juga berterusan. Barulah Fizi ia akan dapat adaptasi kepada sistem yang ada dalam tubuh pada manusia. Macam tu Fizi. So, apa sistem yang terlibat, yang diadapt ke dalam tubuh badan manusia? Antaranya adalah sistem kardiovaskular, sistem otot, sistem respiratory, sistem saraf dan juga sistem endokrina. Sistem kardiovaskular ni apa, cikgu? Okey, sistem kardiovaskular. Okey, kita tengok sistem berkaitan kardiovaskular. Baik. Okey, sistem yang pertama adalah berkaitan dengan kardiovaskular. Bila kita sebut kardiovaskular tu Fizi, ia adalah berkaitan dengan jantung. Oh, kardiovaskular cikgu ya. Betul Fizi. Berkaitan dengan jantung. So, apa adaptasi kepada jantung kita? Okay, yang pertama adalah berkaitan dengan kadar denyut jantung akan meningkat. Iaitu semasa jantung bekerja, jantung kita akan mengepam darah ke seluruh anggota badan kita. Faham cikgu. Semasa kita melakukan aktiviti fizikal. Itu yang pertama Fizi. Yang kedua, isi padu strok akan meningkat dengan peningkatan ruang pada ventrikel. Isi padu strok itu apa? Jumlah darah yang keluar daripada ventrikel kiri dalam satu denyutan. Faham cikgu. Macam tu Fizi. Okey, yang ketiga berkaitan dengan keluaran jantung. Okey, keluaran jantung ni meningkat bila? Apabila denyutan jantung meningkat dan isi padu strok meningkat. Jadi keluaran jantung pun akan meningkat juga. Dan yang terakhir adalah tekanan jantung meningkat. Apabila seseorang melakukan aktiviti fizikal, macam contohnya tadi Fizi, buat aktiviti lompat bintang kan? Ya, cikgu. Semasa itulah jantung kita bekerja. Bergerak laju, cikgu. Bergerak untuk mengempam darah ke seluruh badan kita untuk kita melakukan aktiviti Fizi. Cikgu. Itu yang pertamanya sistem kardiovaskular. Boleh saya pergi yang seterusnya Fizi? Silakan cikgu. Terima kasih Fizi. Sama-sama, cikgu. Okey, yang seterusnya adalah sistem berkaitan dengan respiratory. Bila sebut respiratory, berkaitan dengan pernafasan. Okey, berkaitan dengan pernafasan. Adaptasi kepada sistem pernafasan ini, dia boleh meningkatkan kadar pernafasan kita menjadi lebih dalam. Dan kadar pernafasan kita juga akan meningkat. Faham cikgu. Sebab bila kita melakukan aktiviti ni, kita memerlukan oksigen yang ada dalam badan kita ni. Dan oksigen tersebut diperlukan untuk kita menghasilkan tenaga semula. Faham cikgu. Itu berkaitan dengan pernafasan. Jadi kadang-kadang respiratory cikgu ya. Ya, betul Fizi. Kadang-kadang bila kita buat aktiviti ni, kita dapat rasa jantung kita berdenyut dengan kuat kan? Berdenyut cikgu. Maksudnya berdenyut dengan kuat. Maksudnya kat situ dia memerlukan oksigen. Faham cikgu. Okey, memerlukan oksigen. Sistem yang ketiga adalah berkaitan dengan sistem saraf. Berkaitan dengan sistem saraf, iaitu peningkatan isi padu darah ke otot. Peningkatan isi padu darah ke otot. Jadi bila berlaku isi padu darah ke otot ini, maka berlakulah satu proses dinamakan sebagai vasodilation, iaitu pembesaran pembuluh darah. Jadi pembuluh darah kita ni boleh kecil, boleh besar cikgu? Boleh menjadi besar. Kerana apa besar? Kerana kita nak ada darah yang kaya oksigen ni dihantar ke seluruh tubuh badan kita semasa kita melakukan aktiviti fizikal. Faham. Yang kedua, pengurangan penghantaran darah ke sistem lain, iaitu ada prosesnya kat Fizi. Ya, cikgu. Prosesnya namanya vasoconstriction, iaitu penyempitan pembuluh darah. Daripada besar sampai ke sempit cikgu. Ya. Ada tujuan dia Fizi. Ada tujuan dia. Tujuan dia adalah untuk menyalurkan darah ini ke otot. Menyalurkan darah ini ke otot. Dan yang ketiga adalah merangsang stimulasi semasa berpeluh. Dalam jangka masa yang panjang. Kita tahu bila kita buat aktiviti, tubuh kita akan mengeluarkan cecair, iaitu peluh. Dan kesan peluh ni sebenarnya ada faedahnya Fizi. Tujuannya lah untuk menyejukkan badan kita ketika kita melakukan aktiviti dalam cuaca yang panas atau dalam jangka masa yang lama. Okey, untuk sistem yang keempat adalah sistem otot. Okey, sistem otot. Kita sudah maklum bahawa tenaga yang kita perolehi untuk kita melakukan aktiviti sebenarnya datang daripada sumber-sumber makanan seperti karbohidrat, lemak dan juga protein. Jadi sumber ini diperlukan untuk menghasilkan tenaga. Okey, adaptnya adaptasi kepada sistem tubuh badan manusia ini adalah
bagi otot adalah untuk meningkatkan suhu otot kita. Baik cikgu. Okey, sebab dia berkait komponen tadi, iaitu karbohidrat, lemak dan juga protein. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kelunturan otot tu. Sebab Fizi, otot kita ni boleh dilenturkan. Maksud dari lenturkan tu dia boleh memanjang dan juga boleh memendek. Dia berlaku konsentrik dan isentrik. Faham cikgu. Okey. Yang kelima adalah sistem endokrin. Sistem endokrin berkaitan dengan remisan hormon dan juga kelenjar. Okey, adaptasinya kepada sistem tubuh badan manusia adalah berkaitan dengan hormon. Apa hormon yang diremiskan? Okey, hormon yang pertama adalah hormon pembesaran, iaitu hormon GH. Yang mana hormon ini penting bagi meningkatkan kekuatan otot, pertumbuhan otot dan juga meningkatkan prestasi atlet itu sendiri. Faham cikgu. Okey, yang kedua adalah remisan hormon adrenalina dan noradrenalina, iaitu bagi tujuan untuk meningkatkan denyutan jantung kita dan kadar pernafasan kita, Fizi. Adrenalina dengan noradrenalina. Ya, betul, Fizi. Faham cikgu. Okey, dan sistem kita yang kelima inilah antara 5 sistem yang berkait dengan tubuh badan kita yang menerima kesan kepada latihan yang kita jalankan, Fizi. Faham cikgu. Jadi yang paling penting kita kena ingat 5 sistem yang cikgu terangkan kepada kita tadi, iaitu sistem kardiovaskular, yang kedua sistem respiratori, yang ketiga sistem saraf, yang keempat sistem otot dan juga sistem endokrina. Saya dah letakkan dalam fikiran saya, cikgu. Ya, betul, Fizi. Baik cikgu. Yang seterusnya cikgu, silakan. Okey, setelah kita dah belajar ke 5 sistem yang terlibat dalam tubuh badan manusia yang berkait dengan adaptasi kepada latihan tadi, saya nak menyoal Fizi lah. Alamak, boleh ke? Okey, senang, Fizi. Boleh cikgu, boleh satu cikgu. soalan saja untuk Fizi. Baik cikgu. Okey, manakah tindak balas sistem kardiovaskular dalam adaptasi si tubuh manusia terhadap latihan? Okey. Saya rasa cikgu, pernafasan menjadi lebih dalam ni bukan kardiovaskular. Peningkatan isi padu darah ke otot ni juga bukan kardiovaskular, cikgu. Okey. Merangsang pertumbuhan otot dan kekuatan bukan. Saya rasa C, cikgu. Sebab bila sebut pasal kardiovaskular ni, kardio ni kan ada berkaitan dengan jantung. Jadi jawapan saya adalah C, kadar denyutan jantung meningkat, cikgu. Okey, kita tengok jawapannya betul ataupun salah. Sama-sama kita saksikan. Okey, kita tengok. Okey, betul. Tahniah, Fizi. Bagusnya. Okey, jawapannya adalah C, kadar denyutan jantung kita meningkat. Cuba cikgu terangkan dengan lebih lanjut, cikgu. Okey, untuk tindak balas kardiovaskular ni, kadar jantung kita meningkat. Seperti saya terangkan tadi, apabila kita menjalankan aktiviti, jantung kita ni akan mengepam darah ke seluruh tubuh badan kita semasa kita melakukan aktiviti kecergasan fizikal. Okey? Faham, cikgu. Bagus, Fizi. Kalau di sekolah saya dah bagi awak 5 bintang. 5 bintang. Baik, yang seterusnya, cikgu. Cuba cikgu soal saya dengan soalan yang lebih susah, cikgu. Okey, lebih susah. Saya ada satu soalan struktur untuk Fizi. Baik. Okey, soalannya, nyatakan 2 sistem tubuh badan yang menerima kesan adaptasi daripada program latihan. Nyatakan 2, cikgu, ya. 2 sistem tubuh badan yang menerima kesan adaptasi daripada program latihan. Saya rasa, cikgu, bagi pandangan saya lah, ya, sistem otot dengan sistem saraf, cikgu. Sistem otot dan sistem saraf. Fizi yakin? Saya entahlah, cikgu, sebab ada soalan jawapan lain ni. Sistem respiratori pun saya rasa macam kena. Sistem endokrina pun saya rasa macam kena, cikgu. Okey. Macam mana, cikgu? Okey, tapi dia nak 2 kan? Yang kita belajar tadi, Fizi, kan, kita ada 5 sistem. Kita ada 5 sistem dalam yang berkait dengan tubuh badan manusia, kesan daripada latihan. Betul, Fizi? Betul, cikgu. Okey, untuk soalan ni dia hanya tanyakan 2 sahaja. Jadi kita boleh jawab 2 daripada 5 tadilah. Okey, so kita boleh jawab sama ada, kita tengok jawapan Fizi dulu. Jawapan Fizi tadi apa? Sistem otot dengan sistem saraf. Dengan sistem saraf. Okey, so betul. Selain daripada sistem otot, kalau murid-murid menjawab sistem kardiovaskular, sistem endokrin atau sistem saraf, jawapannya betul, Fizi. Sebab dalam peperiksaan SPM, jawapan hanya dikira 2 sahaja kepada 2 jawapan yang diberilah. Sebab biasanya soalan ni 1 markah. 1 markah dan kadang-kadang 2 markah lah, tengok kepada kehendak soalan. Dan pelajar kena lihat soalan, jika diminta untuk memberikan 2 jawapan, maka pelajar atau murid kena berikan 2 jawapan kepada murid tersebutlah. Baik, cikgu. Kalau contohlah kan, dan soalan ini ada dua sistem
tubuh badan. Kalau kita jawab ke 3 ke 4 cikgu, macam mana cikgu? Kalau ada salah satu jawapan tu salah, macam mana cikgu? Adakah dikira? Biasanya jika pelajar murid memberikan jawapan yang salah, contohnya macam ni, macam Fizi katakan tadi. Okey, jawapan pertama diberikan sistem kardiovaskular, tetapi jawapan yang kedua salah. Dan jawapan ketiga betul. Dan penanda biasanya akan menanda jawapan yang terdahulu. Contoh tadi sistem kardiovaskular betul, kalau sistem yang kedua tu salah. Dan yang ketiga biasanya tak diambil kira lah. Dalam peperiksaan macam tu. Sebab soalan dia memerlukan murid untuk menyatakan dua sistem tubuh yang menerima kesan kepada adaptasi. Baik, fahamlah cikgu. Ingat dah, kita kena faham apa kehendak soalan itu sendiri. Baiklah, kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Fizi, hos anda, dan kita bersama-sama dengan Cikgu Nazmi daripada SMK Seri Mersing, Johor. Hari ini kita belajar tentang sains sukan tingkatan 4 iaitu adaptasi sistem tubuh manusia. Sama-sama kita fokus sentiasa dengan apa yang bakal Cikgu terangkan pada hari ini. Silakan Cikgu Nazmi. Okey, terima kasih Fizi. Sama-sama cikgu. Okey, murid yang berada di rumah, kita teruskan pembelajaran kita hari ini. Okey, kita dah tengok tadi apa sistem yang berkait dengan adaptasi tubuh badan manusia. So, seterusnya kita nak tengok kepada faktor. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi adaptasi kepada sistem tubuh manusia ataupun sistem tubuh terhadap latihan tadi. Okey, faktor yang pertama adalah faktor FIT. F-I-T-T. Dia akronim dia FITT. F bermaksud frekuensi, I bermaksud intensity, T bermaksud masa ataupun times, dan T itu adalah types ataupun jenis aktiviti. Saya ulangkan sikit sini Fizi. Kita tengok sama-sama kan. Okey, sebab kadang-kadang kita nak tengok benda ni sebab dia berkait dengan kehidupan kita. Kenapa dia berkait? Kalau kita seorang atlet, kita boleh buatnya di luar. Okey, untuk program FIT ni kita tengok F adalah frekuensi berkaitan dengan kekerapan. Apa maksud kekerapan tu Fizi? Kekerapan tu adalah jumlah latihan yang kita jalankan, jumlah sesi latihan yang kita jalankan dalam seminggu. Sebagai contohnya, kalau katakanlah saya di sekolah, saya memberi latihan ataupun latihan kepada Fizi antara 11 hingga 12 sesi seminggu. Jadi itu merupakan satu kaedah latihan yang berfokus. Yang merujuk kepada prinsip FIT, iaitu kekerapan. Okay, yang kedua adalah berkaitan dengan intensiti. Intensiti itu apa? Merujuk kepada beban latihan tersebut. Dan beban latihan tersebut biasanya kita tengok kepada prinsip latihan yang ada. Contohnya prinsip kebolehbalikan ke, kekugusan ke, keberbagai latihan ke. Dan biasanya untuk kekuatan atau beban latihan ni kita boleh tentukan dia dengan kadar denyutan jantung. Kita kira kadar jantung. Okey, masa pula atau times tadi dianggarkan untuk sesi latihan tu antara 20 hingga 30 minit. Setiap sesi juga? Setiap sesi. Dan kita jangan buatlah 15 minit, kadang-kadang kita buat 10 minit je. Itu tak memberi kesan kepada adaptasi. Dia paling kurang 20 minit, cikgu? Paling kurang 20 minit hingga 30 minit. Tetapi ada juga yang tanya saya, cikgu, boleh tak kita buat latihan lebih daripada 30 minit? Boleh, tak ada masalah. Okey. Dan T yang kedua adalah type, adalah jenis latihan. Jenis latihan yang kita berikan kepada murid-murid ataupun atlet kita. Dan jenis latihan ni biasanya kita tengok pada komponen kecergasan fizikal lah, Fizi. Sebab komponen kecergasan fizikal ni dia ada dua. Berkaitan dengan kesihatan, berkaitan dengan lakuan motor. Dan antara contohnya seperti kita buat aktiviti berjoging ke, latihan lita ke, atau latihan fartlek. Fartlek ni apa, cikgu? Fartlek ni adalah satu kaedah latihan yang mempelbagaikan kelajuan Fizi. Contohnya Fizi lari berjoging, kemudian lari pantas, lepas tu lari pecut. Dia mempelbagaikan kelajuan. Fartlek dia. Fartlek. Ya, ini faktor yang pertama Fizi. Kita pergi pada faktor yang kedua. Silakan, cikgu. Okey. Faktor yang kedua adalah faktor persekitaran. Bila kita sebut persekitaran, ia berkaitan dengan apa Fizi? Berkaitan dengan cuaca.
Macam kita sekarang ni di Malaysia, cuaca kita panas kan. Jadi sebab itu kita terdedah dengan cuaca yang panas. Selain daripada cuaca panas, hujan dan juga bertanding atau berlatih di tempat altitude yang tinggi. Contohnya sejuk ataupun yang terlalu panas ataupun pencemaran udara. So ini memberi kesan kepada adaptasi kepada sistem tubuh badan manusia. Faham, tubuh badan atlet. Itu yang kedua, Fizi. Okey, bagi yang ketiga, faktor yang ketiga adalah faktor tahap kecergasan individu. Tahap kecergasan kita. Jika kita cergas, ia mempengaruhi latihan kita. Dan puasa latihan dapat meningkatkan adaptasi latihan kita. Dan atlet yang mengamalkan gaya hidup yang sihat, Fizi, sudah tentu dia akan mempunyai tahap kecergasan yang baik. Benar. Dan jika dia berlatih, adaptasinya akan bertambah baik dan meningkatkan prestasinya, Fizi. Jadi saya tahu Fizi pun seorang yang aktif dan juga mempunyai kecergasan yang baik. Betul tak? Betul, cikgu. Betul. Okey, faktor yang keempat, Fizi. Kita pergi pada faktor keempat. Faktor keempat adalah faktor genetik. Bila kita sebut genetik, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan gen ataupun keturunan ataupun baka. Kenapa ada perkaitan genetik ni? Kenapa, cikgu? Kerana ia melibatkan aras penggunaan oksigen dalam badan kita. Okay. Dan ciri genetik ni, dia mempunyai bentuk tubuh. 3 jenis bentuk tubuh. Jom kita tengok Fizi. Bentuk tubuh apa, Fizi? Ni Fizi mesti suka ni. Oh, macam saya, cikgu. Macam lebih kurang ni. Bentuk tubuh yang pertama, Fizi, kita panggil dia sebagai endomorph. Endomorph, cikgu, ya? Endomorph. Macam mana bentuknya? Ciri fizikalnya macam mana? Okay, ciri fizikalnya adalah berbadan berisi. Pendek dan gempal. Oh, saya tinggi, cikgu. Fizi tinggi. Nasib baik saya tinggi. Fizi tinggi. Baik. Ototnya mudah bertambah besar, Fizi. Okey, sangat mudah untuk menambahkan lemak. Dan susah untuk menurunkan berat badan. Dan biasanya untuk ciri-ciri somatotype ini, endomorph ni sesuai untuk sukan sumo, judo, baling tukul besi ataupun lontar peluru. Kalau Gusti, cikgu, sesuai, cikgu, endomorph ni. Kalau Gusti. Gusti yang mana tu, Fizi? Gusti dalam TV tu, cikgu. Gusti dalam TV. Okey, Gusti ada dalam TV, kita ada dua. Gusti yang sukan punya ataupun hiburan. Yang sukan, yang sukan. Okey, yang sukan biasanya kebanyakan atletnya adalah dalam endomorph. Endomorph. Ya, Baik. endomorph. Okey, somatotype yang ketiga atau bentuk tubuh yang ketiga adalah mesomorph. Mesomorph. Ya, mesomorph. Mesomorph ni kerangka badannya bersegi empat. Apa maksud bersegi empat, Fizi? Kalau dia kita tengok petak, cikgu. Petak, Fizi. Dia punya bahu dan pinggulnya, kita katakan kerangkanya berbentuk segi empat. Badannya tegap, kuat secara semula jadi dan dia mudah untuk menambahkan lemak dan juga menambahkan sai otot. Dan dia sesuai bagi sukan dominan seperti bola sepak, lari pecut 100 meter, berbasikal ataupun renang, Fizi. Mesomorph, cikgu, ya? Mesomorph. Dan kebanyakan atlet menyukai badan mesomorph. Saya pun suka badan mesomorph, cikgu. Mesomorph, betul. Badan saya ni, cikgu, apa kena-mengena, cikgu? Mesomorph ke endomorph, cikgu? Fizi tinggi. Bila Fizi tinggi, saya lihat pada pengertian saya, Fizi adalah mesomorph. 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 Baik, cikgu. Okey, seterusnya kita bagi yang ketiga adalah ectomorph. Ectomorph. Ectomorph ni ciri fizikalnya adalah kurus. Rangka badannya kecil. Okey, berjisim otot tanpa lemak, kadar metabolisme yang tinggi, dadanya rata. Okey, dan dia tak punya otot di bahagian dadanya dan saiz bahunya kecil. Dan biasanya sukannya, Fizi, adalah seperti lompat jauh, lompat kijang, lompat bergalah ataupun lompat tinggi. Dia sesuai untuk sukan tersebut. Kita jarang tengok kan bagi acara lompat tinggi orang berbentuk badan endomorph contohnya atau mesomorph kan, kebanyakan badannya kurus ataupun ectomorph kita panggil. Ectomorph, ya? Ectomorph, ya betul. Baik. Okey, ini adalah bentuk bagi tubuh lah. Okey, yang kelima adalah berkaitan dengan jantina. Oh, jantina pun ada kena-mengena, cikgu, ya? Ya, betul. Adaptasi ni, Fizi, sebenarnya selain daripada yang kita tengok tadi kita punya faktor-faktor yang lain tadi, faktor jantinan juga mempunyai peranan penting. Lelaki dengan perempuan mempunyai ciri fizikal yang berbeza. Okey. Betul. Ciri fizikal yang berbeza. Yang pertama, ciri yang pertama, kita tengok dari sudut
ketahanan dia. Baik. Ketahanan dia. Lelaki dan perempuan mempunyai ketahanan yang berbeza. Kenapa Fizi berbeza, Fizi? Kerana lelaki dia menggunakan kekuatan yang ada dengan menggunakan otot-otot yang ada pada fizikal dia. Berbanding atlet wanita yang hanya mempunyai lapisan lemak di bawah kulit. Jadi kat situ kita tengok perbezaan antara lelaki dengan perempuan. Jadi lelaki ni dia lebih kuat dari segi ketahanannya. Yang kedua, dari segi penghasilan atletik. Penghasilan atletik ni, lelaki lebih mudah untuk mengeluarkan atletik. Lebih mudah, lebih cepat. Dan ini menyebabkan atlet lelaki ni mudah mengalami kelesuan otot. Masuk kelesuan otot ni macam mana, cikgu? Maksudnya penggunaan ATP-nya cepat habis dan atlet ni dia akan penat dan ototnya tidak boleh relate kepada aktiviti seterusnya. Maksudnya dia perlukan rehat, dia perlukan semula tenaga. Berbanding atlet perempuan yang mana dia tidak banyak mengeluarkan asid laktik. Cikgu, asid laktik ni apa, cikgu? Mungkin ramai di kalangan kawan-kawan saya yang macam, asid laktik apa tu? Silakan. Asid laktik ni biasanya dia terkumpul di bahagian sendi-sendi. Bersendi, biasanya dia terjadi selepas kita buat aktiviti. Dan kalau kita tengok dalam tajuk sisa tenaga, tenaga yang ada dalam sukatan kita dalam bidang 2 ni, dia terjadi apabila kita melakukan aktiviti di bawah 1 hingga 3 minit untuk sistem tenaga anaerobik laktik. Jadi dia akan mengeluarkan asid laktik yang terkumpul pada sendi. Jadi kebanyakan sendi-sendi atlet akan mengalami kelesuan akibat daripada pengeluaran asid laktik tersebut. Jadi atlet akan lesu. Faham, cikgu. Dari segi kelenturan pula, Fizi, lelaki, kalau contohnya kita ambil gimnastik, kelenturannya tak sebaik atlet wanita. Bermaksudnya kat sini, atlet perempuan ni mempunyai tahap kelenturan yang sangat baik berbanding atlet lelaki. Memang lentur habis, cikgu, ya? Memang melentur habis. Jadi kita tengok kat sini kan, kalau kita dah tahu 3 ciri ni pun dah nampak ada bezanya lelaki dengan perempuan. Lelaki kuat di bahagian ketahanan fizikal, perempuan mantap di bahagian kelenturan. Ya, betul. Yang kelima adalah tahap kekuatan dia, Fizi. Faham, cikgu. Lelaki mempunyai tahap kekuatan yang tinggi. Betul. Ya, betul. Yang tinggi berbanding perempuan. Kerana apa? Kerana perempuan ni dia kuat kerana mempunyai banyak lemak. Banyak lemak. Jadi kita kan pelik, kita rasa lelaki tak ada lemak ke, Fizi? Sebenarnya lelaki pun ada lemak, tetapi kebanyakannya perempuan lebih banyak pada lelaki. Yang terakhir adalah keperluan zat. Dari segi keperluan zat ni, lelaki memerlukan zat besi untuk proses pembekalan oksigen kepada otot. Sebab lelaki menggunakan otot kan untuk ketahanan. Betul. Jadi dia memerlukan zat besi yang banyak, yang tinggi berbanding atlet wanita. Dan atlet wanita ni dia kehilangan zat besi yang ketara kerana ketahanan haid dan dia perlukan vitamin tambahan untuk menguatkan balik badannya. Faham, cikgu. Ini ciri fizikal yang ada pada atlet lah. Lelaki dan juga perempuan. Kalau kita tengok kat sini, Fizi, lelaki dan perempuan ada beza, betul tak? Betul, cikgu. Banyak perbezaan dia, cikgu. Banyak perbezaan kan? Kalau saya sebagai lelaki, saya mempunyai kekuatan. Cuma kelenturan tak ada, cikgu. Betul. Lentur tu payah sikit. Kelenturan tu payah sikit. Terutama kelenturan ni, kita lihat kepada perbezaan umur, Fizi. Dan bila umur kita semakin meningkat dengan peredaran peningkatan umur yang semakin mendadak, kelenturan ni akan semakin lama semakin hilang. Ya ke, cikgu? Betul. Jadi itu kita tengok kan, biasanya kalau atlet gimnastik ni dia ada peringkat umurnya. Biasanya umur 30 kebanyakannya dah bersara. Dah tak ada tak berapa nak lentur. Betul. Cikgu. Kalau kita tengok di negara lain atau di negara kita sendiri, biasanya kelenturan ni dibina pada seawal usia. Ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Kerana kebanyakan pada masa itu kelenturannya sangat baik, Fizi. Faham. Kalau kita hari ini, kalau kita nak bongkok badan, kita pun rasa apa? Lenguhnya badan kita kan. Betul, cikgu. Saya sekarang dah rasa dah benda tu, cikgu. Betul. Kalau kita nak sentuh kaki kita pun, kita rasa apa, Fizi? Tak sampai. Tak sampai, cikgu. Kita kadang-kadang salahkan apa, Fizi? Kita salahkan apa tak sampai? Tersalahkan perut, cikgu. Kita salahkan perut. Sama juga macam saya kan, kadang-kadang tak sampai. Kerana kelenturan saya tak berapa baik.
Okey, so kita pergi yang seterusnya. Kita tengok faktor yang seterusnya adalah faktor umur Fizi. Okey, faktor umur ni berkadar terus dengan perkembangan fizikal atlet dan tahap yang paling sesuai ya murid-murid untuk dalam sukan ni, adaptasi pada sukan ni adalah pada umur 12 hingga 18 tahun. Peringkat inilah yang paling baik Fizi. Kerana apa? Kerana pertumbuhan dan perkembangan ni sangat pesat. Maksudnya kalau kita ajar pada masa ini, dia punya pembelajarannya memang cepat berlaku. Prosesnya amat cepat berlaku. Dan adaptasinya akan lebih cepat beransur baik dengan kematangan fisiologi dia. Faham, cikgu. Okey. So kita ada 6 faktornya Fizi tadi. Ya, cikgu. Kita harapkan kepada anda yang sedang menonton ni boleh faham ya apa yang cikgu terangkan pada hari ini. Rupa-rupanya lelaki ni nak melentur tak boleh. Berbanding wanita. Betul Fizi. Fizi faham tak apa yang saya ajar tadi? Saya faham, cikgu. Okey, kalau Fizi faham, saya nak uji Fizi sekali lagi. Boleh, cikgu. Silakan, cikgu. Okey, kita tengok. Saya bagi uji dia, saya suka saya betul. Saya ada 2 soalan kat sini. Baik. Okey, soalan yang pertama. Apakah jenis somatotype pada rajah 2? Saya rasa, cikgu, badan ni macam badan saya. Saya rasa ini endomorph, cikgu. Endomorph? Endomorph ke, cikgu? Kenapa Fizi kata endomorph? Sebabnya badan-badan macam ni sesuai untuk sukan-sukan seperti dia berisi, cikgu. Dia berisi? Berisi. Okey. Sebenarnya berisi kita tak boleh terima Fizi. Sebab untuk somatotype ni dia ada ciri fizikal dia. Kita tak boleh panggil berisi ataupun kurang berisi. Kita kena panggil istilah yang betul. Dia berbadan gempal, cikgu. Contohnya badannya tegap, badannya tinggi. Okey. Berada bidang. Betul Fizi. Okey, kita tengok jawapan Fizi tadi. Betul ke tak betul? Jawapannya endomorph kan? Endomorph, kita tengok. Ya, okey, betul Fizi. Tak sangka betul, cikgu ya. Alhamdulillah betul Fizi. Saya tembak je, cikgu. Betul ke? Okey, jawapannya adalah endomorph. Baik, cikgu. Nasib baik, betul endomorph. So kalau Fizi di sekolah, kalau saya bagi 5 bintang, kali saya nak bagi 10 bintang pada dia. Terima kasih, cikgu. Okey, saya pergi soalan yang kedua. Ini susah sikit Fizi. Kalau tadi saya hanya tanya jenis sahaja, ini saya nak tanya ciri-ciri fizikal. Okey, nyatakan 2 ciri-ciri fizikal somatotype bagi mesomorph. Mesomorph ni dia badan dia 4 segi, cikgu ya. Petak. Saya rasa jawapan ni adalah berbadan tegap dan juga berdada bidang, cikgu. Okey, kita tengok jawapan dia. Sebenarnya jawapannya banyak kan. Kita tengok jawapan Fizi ada tak? Ada tak? Okey. Ada, cikgu. Ada, cikgu. Ada. Okey. So jawapannya banyak. Seperti saya ulaskan tadi. Okey, selain daripada berbadan tegap, dia berbadan bidang, berotot dan juga kerangka dia bersegi 4. Okey, so Fizi dapat jawab 2 soalan saya untuk kali ini. Fizi, saya bagi lagi 15 bintang. 15 bintang pada hari ini. Baiklah, kami berdua nak berehat seketika. Jadi jangan ke mana-mana. Teruskan menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM. Pada hari ini masih lagi bersama dengan saya, hos anda Fizi, dan kita bersama-sama dengan Cikgu Nazmi daripada SMK Seri Mersing. Hari ini kita belajar tentang sains sukan tingkatan 4 iaitu adaptasi sistem tubuh manusia. Macam-macam kita belajar pada hari ini. Cikgu, silakan cikgu. Okey, terima kasih Fizi. Okey, murid-murid yang berada di rumah, macam mana tadi kita dah belajar tentang adaptasi dan juga kita belajar tentang faktor. Okey, kita nak tengok yang seterusnya iaitu adaptasi sistem tubuh manusia terhadap latihan anaerobik. Anaerobik you? Ya, anaerobik Fizi. Okey, sebelum kita pergi kepada kesannya Fizi, mungkin tertanyalah apa latihan anaerobik ni. Latihan anaerobik ni, contohnya latihan anaerobik ni adalah contohnya seperti jeda jarak dekat, jeda jarak jauh, latihan pecutan berulang ataupun pliometrik.
Okey. Dan latihan aerobik ni biasanya intensitinya tinggi. Dan kalau kita tengok pada penggunaan sistem tenaganya, okey, dia bagi acara-acara yang jangka masanya pantas. Biasanya 0 hingga 10 saat. 100 meter cikgu. 100 meter, betul Fizi. 100 meter. Okey, dan contohnya kat sini, apa kepentingan latihan ini kepada adaptasi tubuh manusia ni adalah, macam kita belajarkan tadi, adalah untuk menguatkan jantung kita. Faham cikgu. Okey, menguatkan jantung kita. Dan latihan ini perlu. Latihan ini perlu bagi menguatkan jantung kita, seterusnya memberi kesan adaptasi kepada latihan aerobik kita tadi. Sebab latihan aerobik ni, kita jalankan dia, kita beri kepada atlet kita bagi menguatkan jantung dia. Tapi berbeza, Fizi. Sebab sebentar nanti saya akan terangkan tentang latihan aerobik. Jadi latihan anaerobik dan latihan aerobik benar berbeza. Jadi kita pergi dulu kepada latihan anaerobik. Saya pertama kali dengar ni cikgu, anaerobik ni cikgu. Yeah. Aerobik biasa dengar. Okey. Kalau anaerobik ni biasanya jangka masa dia 0 hingga 10 saat. Kalau kita tengok pada sistem tenaga anaerobik alaktik dan bagi sistem tenaga anaerobik laktik, dia jangka masa yang 1 hingga 3 minit. Jadi setelah itu bila kita beri latihan kepada atlet, kita akan berikan latihan jangka masa dia pendek tetapi dia punya intensiti yang tinggi. Supaya atlet tu dapat dapat adaptasi dengan latihan kita supaya atlet ni meningkatkan prestasi. Okey, jadi kita pergi kepada kesan dia. Baik cikgu. Apa kesan dia setelah kita menjalani latihan anaerobik ni? Okey, kesannya yang pertama ialah kuantiti penyimpanan ATP. ATP tu apa, Fizi? Apa tu cikgu, ATP? ATP itu adalah tenaga. Seperti saya beritahu tadi, tenaga itu kita perolehi daripada sumber-sumber makanan seperti karbohidrat, lemak, protein yang disimpan dalam otot. Okey, yang disimpan dalam otot sebagai sumber tenaga. Jadi ATP ni akan disimpan. Okey, dan PC, kreatina dan glycogen juga akan meningkat. Glycogen ni gula lah. Kalau dikatakan gula. Glycogen. Glycogen. Ya, glycogen. PC apa cikgu? PC ni dia punya sikatan kepada sistem tenaga. Okey, sistem tenaga. Dan kreatin ni adalah sumber dia lah. Sumber daripada makanan. Okey, jadi kuantitinya akan meningkat dan kita akan gunakan semua tu adalah bagi melakukan aktiviti fizikal. Anaerobik dia lah. Untuk anaerobik ni lah, Fizi. Jadi kita akan gunakan semua sekali. Yang kedua, kuantiti dan aktiviti enzim yang tinggi akan menyebabkan proses katabolisme glukosa akan bertambah efektif bagi menghasilkan tenaga. Jadi kuantiti dan enzim tadi ni akan menyebabkan proses pemecahan glukosa ni. Sebab kita nak tukarkan yang kita makan tadi, seperti karbohidrat, lemak, protein tadi yang kita makan tu, kita nak ambil dia sebagai gula dan kita nak pecahkan dia menjadikan tenaga. Jadi apabila pecahkan tenaga, maka kita boleh buat aktiviti. Kita buat aktiviti untuk latihan anaerobik ni. Jadi kita boleh buat secara intensif, kita buat secara pantas, kita pun tak rasa lesu menggunakan simpanan tenaga yang ada ni. Faham cikgu. Okey. Jadi yang keduanya adalah ini untuk yang kedua, kesan adaptasi kepada latihan anaerobik. Jadi dia nampak nak dapat kesannya daripada mana? Kesannya daripada latihan Fizi. Latihan yang kita jalankan kepada atlet kita. Faham cikgu. Okey. Seterusnya kita pergi kepada adaptasi bagi sistem aerobik. Ini selalu dengar cikgu, aerobik ni cikgu. Aerobik. Okey, kalau kita sebut aerobik, orang ingat aerobik ni macam senaman kan? Betul, kakak saya hari-hari aerobik cikgu. Hari-hari aerobik kan? Okey, aerobik ni bila sebut pasal aerobik, jangka masanya melebihi 3 minit. Okey. Kalau penggunaan sistem tenaganya lebih daripada 3 minit. Kita buat aktiviti lebih daripada 3 minit. Kalau bersukan pun apa sahaja aktiviti lebih daripada 3 minit. Dan latihan aerobik ni dia menggunakan oksigen, Fizi. Dia menggunakan oksigen. Antara contohnya, Fizi, kita buat jalankan aktiviti jeda jarak jauh, kita buat latihan fartlek atau latihan jarak jauh perlahan. Contohnya kita buat aktiviti, kita nak buat aktiviti berlari ataupun jogging, tiba-tiba kita rest. Rest tu kita tak berhenti, kita jalan. Jalan, kemudian kita berlari semula. Kita rest, dan kita slow jog, kita jalan, kemudian kita berlari semula. Itu satu bentuk latihan Fizi. Faham cikgu. Okey. Yang mana latihan aerobik ni, dia memberi kesan kepada tubuh badan manusia.
Buat kita tengok tadi, kalau tadi latihan aerobik dia berbeza dengan aerobik sebab aerobik ni jangka masa ni amat lama, Fizi. Okey, yang pertama, apa kesannya kepada tubuh badan kita? Pertambahan saiz jantung. Bila sebut pertambahan saiz jantung, bukan bermakna jantung kita membesar, Fizi. Ada orang cakap, cikgu, jantung saya akan membesar ke cikgu bila kita lakukan aktiviti fizikal? Tidak. Bermaksudnya pertambahan saiz jantung tu dari segi kekuatan dia, dari segi ketebalan dinding jantung tu. Jadi apabila atlet ataupun murid menjalani aktiviti fizikal, dinding jantung dia akan mengalami hipertrofi. Hipertrofi. Hipertrofi itu maksud ketebalan dinding jantung. Dan biasanya kalau jantung ni terjadi apabila atlet menjalani latihan dalam jangka masa yang lama. Sistematik ataupun intensif. Maka dia punya dindingnya akan jadi tebal dan kuat. Okey, yang ketiga, keluaran jantung akan meningkat. Yang keempat, kadar nadi akan menurun. Dan yang kelima adalah tekanan darah kita pun akan menurun. Faham, cikgu. Faham, Fizi? Boleh, cikgu. Cikgu uji saya sekali. Boleh. Saya suka dengar. Dan biasa pelajar saya di sekolah pun macam ni. Ya, cikgu. Okey, kita tengok. Satu soalan untuk Fizi. Okey, apakah kesan adaptasi sistem tubuh terhadap latihan aerobik? Aerobik juga ya. Aerobik. Mengurangkan saiz jantung. Adakah A, pengurangan saiz jantung? Salah, cikgu. Adakah B, isi pada strok menurun? Salah. Adakah C, kadar nadi rehat meningkat? Tidak. Atau keluar jantung meningkat? Saya rasa D, cikgu. Keluaran jantung meningkat. Saya kunci jawapan ni, cikgu. Betul, Fizi? Betul, cikgu. Okey, kita tengok jawapannya. Betul. Ya, itu dah. Tak sangka Fizi memang hebat. Ya, cikgu. Kalau tadi saya bagi 15, ini saya bagi lagi 20 bintang pada Fizi. Terima kasih, cikgu. Okey. Cikgu, boleh cikgu rumuskan tentang apa kita belajar pada hari ini, cikgu? Okey. Silakan, cikgu Nazmi. Dari awal tadi murid-murid pada rumah, Fizi, kita dah belajar tentang adaptasi, iaitu berkaitan dengan perkaitan antara sistem-sistem yang ada dalam tubuh badan manusia dengan adaptasi latihan yang kita jalankan. Yang kedua, kita belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi adaptasi latihan tadi. Antara faktornya seperti tahap kecergasan, faktor jantina, dan juga kita belajar lagi tentang adaptasi kepada sistem anaerobik dan sistem aerobik. Baik, cikgu. Macam mana dengan saya prestasi pada hari ini, cikgu? Kalau saya nak rumuskan prestasi Fizi hari ini, saya boleh bagi sangat cemerlang. Terima kasih, cikgu. Sangat cemerlang pada Fizi. Sangat cemerlang. Sangat cemerlang. Ini semua hasil didikan cikgu, cikgu. Terima kasih, baik, Fizi. cikgu. Ada di kalangan kawan-kawan yang mungkin baru saja menonton lah dan nak habis ke? Mungkin mereka ni boleh rujuk di pelantar mana, cikgu? Okey, bagi murid yang berada di rumah yang ingin mendapatkan bahan, boleh melayari pelantar Delima KPM. Baik, terima kasih kepada Cikgu Ahmad Nazmi Kamaruzaman daripada SMK Seri Mersing Johor yang sudi bersama-sama kita pada hari ini, dan terima kasih kepada Cikgu Jurubahasa kita yang kekal cantik pada hari ini, Cikgu Kulina daripada SMK Sultan Abdul Samad Petaling Jaya Selangor. Dan terima kasih kepada semua yang fokus sentiasa menonton Didik TV KPM. Satu pesan daripada saya, ingat fokus dan jangan main-main dalam kelas. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.